Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada tengah hari ini dalam satu siri kuliah yang dianjurkan oleh Selcom Malaysia Berhad yang beribu pejabat di Petaling Jaya, insya-Allah. Jadi live kita pada tengah hari ni dia macam canggih sikit lah, kan. Dia duduk dalam kereta hari ni di satu lokasi yang rahsia lah. Kan. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kuliah yang dianjurkan oleh Selcom ini kita akan sambung juga perbahasan dan perbincangan kitab kita, insya-Allah, iaitu kita menggunakan kitab Mastika Hadis. Kitab Mastika Hadis dalam jilid yang pertama bahagian iman. Terima kasih pada semua yang menonton. Cuba bagi signal sikit yang menonton ni. Ada 13 orang yang memandang ni. Suara dengan video semua okey lah. Audio dan video. Kalau okey bagi angkat jari good sikit lah. Kan. Sebab Ustaz kat luar ni takut line tak apa nak comel. Tapi rasa-rasanya line okey kot, insya-Allah. Okey. Baik, pada tengah hari ni, insya-Allah saya akan menyambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Mastika Hadis dalam jilid yang pertama bahagian iman. Terima kasih Muhammad Firdaus atas respon itu. Terima kasih banyak. Dan kita akan bacakan masih lagi perbahasan tentang tajuknya tentang suasana-suasana yang bakal berlaku pada hari mahsyar nanti. Benda-benda yang akan berlaku pada hari mahsyar. Terima kasih Abang Zainal Osman. Memang canggih sikit. Hari ni canggih sikit. Abang Razak Baharum, Pak Din, terima kasih Pak Din. Lama saya tak sebut nama-nama tuan-tuan ni, kan. Terima kasih banyak. Sebab yalah, sekarang ni kuliah di surau masjid pun banyak yang dah mula. Jadi kita itulah tak dapat nak bersembang-sembang macam kuliah sekarang ni lah, kan. Terima kasih Nur Hafizah Abdul Rahman, Rabi'atul Adawiyah, terima kasih banyak. Jempol clear, alhamdulillah. Terima kasih.
Dan jangan lupa kita share-share lah, insya-Allah mudah-mudahan ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat sekalian, saya nak bacakan tajuk yang saya sebut tadi tentang suasana yang akan dan bakal berlaku pada hari mahsyar. Hari yang ialah sangat menggerunkan, hari yang sangat menakutkan, hari yang dihimpunkan semua makhluk, semua manusia untuk dihisap, dikira bicara, diadili dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik, hadis nombor 93 pada muka surat 159. Hadis 93 muka surat 159, kitab edisi tulisan Jawi. An Abil Yusri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Hadis Imam Muslim Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Terima kasih Faiz Helmi daripada Teluk Intan. Daripada Abi Al-Yusri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesiapa yang memberi tangguh kepada orang yang tidak mampu membayar hutangnya atau mengurangkan jumlah hutangnya, nescaya Allah akan menaunginya di bawah naungannya pada hari yang tidak ada sebarang naungan padanya selain daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pada tengah hari ini kita baca satu hadis tadi tentang Nabi sebut orang-orang yang memberi hutang. Macam kita ada bagi hutang dekat orang, atau bahasa lainnya orang hutang dengan kita. Ada orang yang hutang dengan kita. Jadi dari segi hutang piutang ni, eloknya dicatatkan jumlah, kan, tarikh, jumlah. Macam adalah agreement yang orang kata kalau tak rasmi pun adalah catatan saksi dan sebagainya, supaya benda tu tidak menjadi satu pertikaian di kemudian hari. Terutama bila orang berhutang tu meninggal pula, kan, ataupun orang yang memberi hutang pun meninggal, ataupun macam-macam lah boleh berlaku, kan. Jadi itu yang Islam tak nak. So Islam anjurkan supaya tulis, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, bila kamu melibatkan soal hutang piutang di antara kamu, Allah kata faktubuh, maka tulislah. Especially amount yang besar lah, kan. Kalau 10 sen, 20 sen tak payahlah. Amount yang besar, mungkin 400-500, 5,000, 10,000 ke 100,000 ke, itu besar lah. Dan dalam hadis tadi, Nabi SAW mengingatkan pada kita. Nabi kata orang yang bakal mendapat naungan Allah pada hari akhirat nanti, dapat perlindungan Allah, dapat pertolongan Allah, ialah pertama orang yang mengurangkan jumlah hutang. Katalah kawan tu hutang kita 1,000, janji nak bayar 3 bulan, kan, tapi tak bayar-bayar juga lagi sebab PKP lah, duit tak ada lah, itu ini. So kita pun kurangkan hutangnya. Kita kata tak apa Haji bayar 700 dah lah, 2 kali bayar pun tak apa. Mana kita memudahkan urusan
orang yang berhutang dengan kita. Kita mudahkan urusan dia. Memudah urusan tu termasuk Nabi kata tadi, pertama mengurangkan tempoh, mengurangkan jumlah. Kurangkan jumlah. Kalau 5,000 tak apalah, pejam-pejam mata 3,000 dah lah. Contoh kalau 3,000 pula, kita pula tiba-tiba jadi demam panas, tak apalah, 4,500 lah. Kan daripada 5,000 tu kuranglah 500. Contoh, orang kata meringankan bebanan. Kadang-kadang yalah, masa meminjam tu memang sedap kan, kita berjanji macam-macam. Jadi nak membayar tu yang liatnya. Jadi apa pun Islam ajar kita berdasarkan hadis tadi, kita cuba pertama kurangkan jumlah. Yang kedua, orang kata lajakkan tarikh. Lajakkan. Katalah dia kata saya akan bayar pada 31 Ogos. Contohlah, Ustaz pinjam duit 500, nanti hujung bulan ni 31 Ogos saya bayar. Tiba-tiba dia tak mampu bayar tak dapat settle. Mungkin ada hal-hal lain lah, emergency ke apa. Maka kita pun tak apalah, Haji bayarlah 31 Ogos tahun depan. Alamak, lain clear lah kalau macam tu, tak seronok. Dia setahun kemudian tu. Itu pun tak apa, Nabi dah sebut bagus. Atau lagi cantik, halalkan terus. Yang ni payah sikit lah. Kalau setakat RM5-6, bolehlah halal tak. Kalau main ribu-ribu ni, jenuh juga Ustaz, kita nak menghalalkan tu. Jadi pokok pangkal jalan ceritanya, tak apalah kalau kita boleh buat salah satu daripada 3 tu. Sama ada kita mengurangkan jumlah hutang itu, atau menangguhkan, melewatkan sedikit tempoh bayaran. Kita extendkan lagi tempoh bayaran dia. Katalah dia nak bayar lagi, tempoh dia 2 bulan, tak apalah 5 bulan tak apalah, macam tu. Ataupun kita burnkan terus hutang dia, kita halalkan. Dia kata tak apalah tengok kita pun masih PKPP ni, ekonomi pun tak apa cantik kan, Covid pun tengah menggila-gila juga ni. Jadi tak apalah hutang haji 300 tu kira halal je lah. Macam tu lah. Itu lagi terbaik kalau mampu buat. Kalau kita perlu dan kita minta, itu hak kita lah, itu tak ada masalah, itu kita punya hak. Tapi kalau kita boleh buat begitu, macam yang Nabi sebut tadi, maka Nabi kata dia akan mendapat pertolongan dan naungan Allah pada hari mahsyar nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita kena ingat, selalu dah kita sebut, hari mahsyar ni ialah hari perhitungan, hari yang tak ada siapa dah boleh tolong kita kecuali Allah Ta'ala saja. Dan yang boleh tolong kita juga ialah amalan-amalan yang kita buat sekarang. Amalan yang sedang kita buat sekarang di atas muka bumi, inilah saja yang boleh, orang kata, nak tolong kita besok. Jadi tak apa, atas dunia ni kita tolong orang, insya-Allah akhirat Allah akan tolong kita. Itu janji dia. Kita jangan risau. Baik, selesai yang tu, kita sambung hadis 94. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi zillil arsy yaumal qiyamah. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, siapa yang meringankan tanggungan hutang daripada orang yang berhutang kepadanya, atau menghapuskan hutangnya itu. Ni baru jumpa hadis yang menghapuskan hutangnya itu, maka nescaya ia berada di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Terima kasih Habibah Abdullah. Ini tuan rumah pun ada ni, Musalla An-Nur Selcom. Mantap Ustaz, sempoi. Bang,
Mana ada ruang kita live, kita belasah je bang. Ni dalam kereta ni, dekat office ni kan. Jadi kita live je lah kat sini sekejap, minta izin dengan bos. Bos kata on, kita jalan. InsyaAllah. Jadi itu kita punya tuan rumah kita, penaja kita hari ni, Musalla An-Nur Selcom Petaling Jaya, insyaAllah. Baik, hadis ini pula Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang meringankan bebanan hutang atau menghapuskan hutang tu terus, lupus lah kan. Orang pinjam kita 500, dah 2-3 tahun tak boleh nak bayar, halal je lah. Kalau mampu, macam saya kata tadi lah, kalau kita mampu buat macam tu, kalau kita mampu, insya-Allah Allah permudahkan lah. Kalau mampu kita buat lah, kita halalkan. Allah akan menaungi kita dengan arasnya, di bawah arasnya besok pada hari mahsyar. Jadi maknanya, bahasa mudahnya, orang yang mendapat naungan arash ni, ini orang-orang yang terpilih. Dia panggil insan-insan yang terpilih, manusia-manusia yang terpilih. Itu cerita orang-orang yang meringankan bebanan orang lain. Sebab tuan-tuan, khususnya dari sudut hutang lah, sebab hadis yang kita baca ni adalah hadis yang berkait dengan hutang piutang. Makna orang kadang-kadang dia berhutang sebab dia memerlukan, dia ada keperluan kan. Mungkin dia nak settlekan bayaran ke apa-apalah, bla 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 begitu. Dia ada urusan. Kita pula yang memberi, itu orang yang baik. Memberi hutang, itu orang yang baik. Yang terpaksa berhutang pun, itu terpaksalah sebab dia ada keperluan kan. Jarang dah orang kata saja-saja nak berhutang, tak adalah kan. Biasa orang meminjam-minjam ni ada keperluan. Jadi dua-dua tu bagus, dua-dua tu agama benarkan. Yang memberi hutang pun terbaik, yang terpaksa meminjam pun, ialah itu asas keperluannya ada di situ. Jadi yang paling penting berdasarkan dua hadis yang kita bacakan tadi, iaitu konsepnya ialah bantu membantu. Kita ta'awun, tolong menolong. Sebab benda ni agama pun dah sebut kita banyak kali kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong-tolong dalam perkara bir, kebaikan dan ketakwaan. Jangan kamu menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Tambah pula musim-musim kita macam ni kan, musim Covid yang tak nampak lagi nak hilang bayangannya, masih ada sikit-sikit kan, masih lagi ada. Masih lagi orang kata kita berjuang untuk menamatkan Covid ini dengan izin Allah. Maknanya suasana yang kita duduk hari ni suasana yang, kalau bahasa mudahnya, ekonomi tu tak apa nak cantik lah. Suasana yang ramai orang terpaksa buat apa juga pekerjaan. Yelah, orang kata tak boleh nak milih sangat kan, tak boleh nak milih sangat, terpaksa lah. Apa ada kerja pun jalan, apa ada kerja pun jalan, dia tak boleh nak pilih. Bawa hantar makanan ke apa, terpaksa lah. Yang penting kerja tu halal kan, insya-Allah. Jadi dalam suasana ni, bila kita pula boleh membantu, meringankan pula bebanan-bebanan manusia yang ada keliling kita ni, maka sebenarnya ini satu benda yang sangat-sangat disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang Allah sangat suka, benda yang Allah sangat sayang, benda yang Allah seronok bila ada manusia yang ada sedikit kelebihan, mungkin keuangan, mungkin kuasa, mungkin masa yang dia ada, maka dia gunakan keseluruhannya itu untuk meletakkan dirinya membantu manusia-manusia yang lain. Maka sebenarnya dia bakal mendapat pertolongan Allah pada hari
mahsyar nanti. Jadi itu yang paling penting. Terima kasih Kak Jamaliah Sanusi dan semualah sahabat yang menonton live pada tengah hari ini. Baik, itu dua hadis yang kita dah baca tadi tentang orang-orang yang menolong meringankan bebanan hutang orang lain kepadanya. Sama ada dilanjutkan tempoh bayaran atau dikurangkan jumlah hutang atau dilupuskan terus. Dihalalkanlah hutang tak payah bayar dah. Tak payah bayar lagi. Dalam musim-musim Covid ni tak payah bayar lah. Itu pun cantik. Jangan risau tuan-tuan. Bila kita buat begitu, Allah tak akan biarkan. Allah ni dia akan susun perjalanan hidup kita ni memang cantik. Kan? Dia tak akan biarkan begitu je. Ada je lorong-lorong kebaikan tu yang kadang-kadang Allah nak tunjuk kita. Kan? Allah nak tunjuk kita. Saya bagi contoh lah. 2 hari lepas kot. 2 hari lepas saya memandu kereta. Kemudian terima kasih Kak Nima Nasir daripada Singapura yang bersama kita juga. Lama tak dengar cerita Kak Nima kita ni. Kan? Mudah-mudahan sihat. Saya memandu kereta. Lepas tu baru dalam 5 minit kot saya terperasan lah, dekat depan wiper tu ada surat. Ada orang letak surat, postman ke apa saya tak tahu. Dan saya tak tahu surat tu surat apa, sebab tak nampak kan, nampak putih gitu je. Jadi kita pun tengah mandu, saya pun risau juga, takut surat tu surat penting ke apa kan. Sekejap lagi terbang pula. Saya pun terus memandu. Dan sampai ada satu ruang yang saya rasa macam selamat sikit lah, saya nak berhenti untuk ambil surat tu, simpan masuk dalam kereta kan. Jadi masa tu jalan dekat Sungai Buloh tu lah. Sungai Buloh sekarang ni tengah hot ni yang main-main. Kan, dengan abang hot burger tu. Kan, terbaik lah tu, kita support lah insyaAllah. Jadi bila saya berhenti tu, saya nak turun daripada driver punya seat tu, nak keluar lah, nak ambil. Lalu satu basikal tau, budak muda lah juga. Assalamualaikum Haji, katanya. Kan, siap bagi salam, angkat tangan, kenal pun tidak. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam, saya jawab. Lepas tu dia pun kayuh ke depan, saya pun pergi ke depan kereta, pusing ambil dekat surat dekat wiper tu. Lepas tu saya pun patah balik masuk kan. Bila nak masuk, saya masuk je, dia patah balik basikal tu. Patah balik, datang kat saya. Saya pun turun cermin. Ya bang, saya kata, Ji, minta RM2 boleh? RM2. Dia nak RM2 je. Dia kata nak beli nasi lemak. Dia kata nasi lemak RM1.50. Abang bagi saya RM2, okey lah, dia kata. Dia order gitu je kan. Saya pun tak apalah, seluk wallet, ambil lah RM5. Saya pun bagi kat kawan tu kan. Saya kata nah lah, ambil lah, beli nasi lemak. Dia jawab apa? Terima kasih Ustaz, katanya. Tadi kau panggil aku Haji, lepas tu dapat duit panggil aku Ustaz pula lah. Dia ni kenal aku ke macam mana? Kan? Lepas tu, lepas dia dah jalan tu, saya pun termenung sekejap kan. Saya kata, ya Allah, maha kayanya engkau ya Allah kan. Sebab masa saya bagi tu, saya tak buka lagi surat tu. Kan, surat tu rupanya daripada TMB. Kan TMB ada tengah buat kiraan semula lah, apa diskaun apa kan. Bila saya buka-buka, tengok potongan RM3. Nampak tu, kita bagi RM5 je dekat kawan tu kan. Allah bayar balik cash RM3 tu. Tapi dalam bentuk tu lah, potongan bil api tu kan. Tapi diskaun pun RM600 juga kena bayar. Kan? Tak tahulah, bil tu memang agak tinggi sikit lah. Tapi tak apalah, ada jugalah diskaunnya tu sikit. Macam tu kan. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut gini, Allah ni dia maha kaya. Jadi dia atur tu, kadang dia test kita tu macam-macam kan. Macam dia hantar je entah siapa-siapa, orang kayu basikal, kita pun tak kenal kan. Rata-rata minta duit kat kita. Macam tu lah. Jadi apa pun kita nak sebut, biarlah dalam jiwa kita ni ada konsepnya, orang kata suka membantu lah. Suka membantu, suka menolong. Yalah,
Jangan orang kata selfish kan, pentingkan diri sendiri. Biar dia timbul rasa orang kata belas kasihan. Tengok orang susah kita rasa simpati. Tengok orang yang lebih susah daripada kita, kita rasa ya Allah, aku ni syukur atas nikmat yang Engkau bagi dekat aku. Contoh dia begitulah. Maknanya biar kita belajar mensyukuri. Tengok alam sekeliling kita, belajar simpati, belajar kesihan, belajar mensyukuri. Kan? Tengok di Melaka semalam kan ada ribut. Pagi ni pun saya di tengah hari ni, dah tengah hari lah. Pagi tadi pukul 11 lebih kot hujan lebat ni di Port Kelang ni. Saya dekat Port Kelang ni kan. Hujan lebat ni pun renyai-renyai sikit. Basah dah. Jadi semalam di Melaka ribut kan, budak-budak sekolah ada yang kena hempak bumbung lah apa. Allahu Akbar. Jadi simpati tu kena ada. Kalau kita ada rezeki lebih, kita tolong. Sebab benda ni tuan-tuan, ini sebenarnya saham kita di sana besok. Saham kita di sana nanti. Itu je ceritanya. Tolonglah. Saya pesan untuk diri saya, tuan-tuan juga yang menonton live pada tengah hari ni, terima kasih banyak. Termasuk geng-geng di Surau Selcom yang menonton live juga, Musola An-Nur. Mungkin di telefon bimbit masing-masing lah. Sebab kita tak mulakan lagi kuliah fizikal kita di sana, di surau, dalam surau. Tapi kita buat live macam ni lah, dan dipancarkan dalam page Surau Selcom kita lah. Jadi apa yang penting sebenarnya ialah kita belajarlah mensyukuri, belajarlah supaya hati kita ni senang nak bantu manusia yang lain, mudah rasa simpati. Sebab kalau kita rasa kita susah kan, ramai orang lebih susah. Sebab itu bekalan ni sebenarnya untuk kita di sana besok, di akhirat. Kan dunia ni, yalah orang kata dunia ni lagi dia kejar lagi habis kan, lagi dia kejar lagi tak dapat. Dunia macam orang kata kejar bayang-bayang. Macam kita tangkap bayang-bayang hampir kesudah tak dapat. Jadi peluang ni sahabat sekalian, maknanya kita kena ambil lah. Sebab saya selalu ingat pesanan almarhum Tuan Guru kita, Datuk Ismail Kamus. Terima kasih Puan Rozilah Omar. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang baik. Terima kasih banyak. Kita share-share lah kan, kita peringat-peringat sama-sama. Apa kata almarhum Datuk Ismail Kamus? Dia kata, jangan kita harapkan kepada orang yang hidup selepas kita mati besok. Saya ulang balik. Jangan kita mengharapkan sesuatu kepada orang yang masih hidup selepas kita mati. Faham tak maksudnya tu? Maksud dia macam ni. Tak apalah Ustaz, saya ada anak 10 orang Ustaz, besok saya mati, pakat-pakat hantar Yasin seorang sikit. Itu jangan diharap sangat. Jangan diharap sangat kan, sebab bila kita mati, waris ni belum tentu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, belum tentu. Sebab tu Datuk Ismail kamu kata, biar kita pulun ibadah masih hidup, pulun buat sesuatu semasa hidup. Sebab bila dah mati, belum tentu bang, belum tentu waris nak hantar Yasin kan. Silap-silap dia pergi kubur hari yang kita meninggal dia, lepas tu tak pergi dah. Jadi benda tu kan. Berapa ramai yang waris dah tak peduli dah. Mak ayah dia yang dah mati, tok nenek dia yang dah mati, tak peduli. Itu yang kita tak nak. Jadi almarhum Tuan Guru Datuk Ismail kamu pesan, ingat benda ni, kita kena pulun untuk diri kita semasa hidup. Jangan harap lepas mati ada orang nak hantar sesuatu. Belum tentu. Wa ima anak kita sendiri, belum tentu. Tapi kalau anak pun hantar jugalah Yasin seminggu sekali ke apa, alhamdulillah, itu kira orang kata bonus lah. Kan, itu kira bonus. Terima kasih Muhammad Zuhair Muhammad. Terima kasih Ustaz atas nasihat.
sama-sama. Hujan lebat dia semenyih. Rozilah Omar. Itulah, Ustaz tengok pun Ustaz dalam kereta ni kan. Canggih sikit hari ni buat live dalam kereta tu. Baik kereta tak berjalan. Kan. Jadi di Port Kelang ni pun gelap, dan keliling ni pun Ustaz tengok memang mendung dan gelap lah. Tu kata dia semenyih hujan kan, hujan lebat. Dia lah tu. Baik. Jadi balik cerita kita tadi, maknanya kita ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kena prepare untuk diri kita lah, kan? Untuk untung rugi kita kena siapkan semasa hidup di dunia ni, insya-Allah. Alright, sambung lagi. Hadis apa dah? 1.5, ada lebih kurang setengah jam lagi. Dekat-dekat pukul 2 kan kita habiskan kuliah kita, insya-Allah. Baik, hadis nombor 95. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Hadis Imam Ahmad dan Tirmizi. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Abu Ad-Darda ni, terima kasih Kak Saliza Agus, terima kasih Kak Nirma Singapura. Panas sangat. Panas betul. Di kami di Kuala Lumpur ni pun seminggu, saya rasa seminggu kot, lebih kurang lah seminggu lebih tak hujan. Memang panas terik. Tapi sejak semalam, pagi semalam sampailah hari ni, nampak hujan lebat. Alhamdulillah lah, rasa macam syukur lah kan, sejuk lah sikit. Macam tu kan. Bang Razak Kampung Cangkat mendung. Kampung Cangkat Greenwood kan, kat Gombak lah, Simpang 3 kan. Okey. Mendung banyak tempat mendung, dah hujan. Singapura panas. Tak apa, mudah-mudahan awan-awan mendung ni akan bergerak ke Singapura lah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik, Abu Darda ni balik itu hadis tadi lah. Abu Darda radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Darda ni? Dia sahabat Nabi, dan nama sebenarnya Muqbiran bin Qais. Nama canggih. Nama dia Muqbiran bin Qais. Tapi sebab orang nak panggil nama Muqbiran ni macam orang kata susah lah sikit kan. Nak panggil Muqbiran susah, tergeliat lidahnya. Macam tu kan. Jadi orang menggelarkan dia dengan Abu Ad-Darda. Maksudnya bapa. Abu tu bapa. Kalau Melayu Abu tu kira Abu rokok lah kan. Abu tu makna bapa. Ad-Darda itu sebab Muqbiran ni dia ada seorang anak lelaki pula dah. Seorang anak gadis yang comel, yang cantik lah. Dia ada anak dara yang comel, namanya Ad-Darda. Jadi orang nak mudah panggil dia Abu Darda ajalah. Macam tu kan. Panggil Abu Darda saja, senang. Dan dia ni orang kaya lah, ahli korporat pada masa itu, orang kaya. Baik, terima kasih Habibah Abdullah. InsyaAllah semoga diberi kesempatan oleh Allah untuk terus beramal dan ibadah serta berbuat kebaikan. Amin, insyaAllah. Baik, so hadis ni dicerita atau diriwayatkan oleh Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda: Barang siapa yang menolak kata-kata buruk terhadap kehormatan diri saudaranya, nescaya Allah menolak api neraka daripada mengenainya pada hari kiamat nanti. Ustaz buat live setiap hari ke? Bukan. Saya punya live ni sebab sekarang ni saya dah tak buat sangat setiap hari.
sebab ada sedikit kekangan masa dan tenaga. Cuma mana-mana surau masjid yang saya berkuliah, line internet dia cantik, insya-Allah saya akan buat live. Dan untuk pengetahuan, dah kebetulan Rozilah Omar tanya, insya-Allah mudah-mudahan doakan Ustaz, pagi besok ada satu live dan malam besok pun ada satu lagi live. So kita ada 2 live besok. Nak sangat live kan, kita bagi terus 2 sekali. Dia sekali muncul tu kadang mengganas juga, macam tu. So pagi besok kita ada live pukul 9.30 pagi. Besok 9.30 pagi ada satu live Kuliah Muslimat di Masjid Bandar Kirara Puchong. Dan yang kedua, malam besok kuliah maghrib di Masjid Kampung Kubur Gajah, Sungai Buloh, dekat Ngomong Ustaz lah. Malam esok kita ada 2 live, insya-Allah, ya. Kita ada 2 live. Itu untuk pengetahuan Puan Rozilah tadi lah, insya-Allah. Dia tidak setiap hari lah, cuma kadang-kadang muncul bila ada kuliah tu, saya ada lah, insya-Allah. Dia selalu gitulah. Baik, Nabi kata, siapa yang menolak kata-kata buruk terhadap kehormatan diri saudaranya, nescaya Allah menolak api neraka daripada mengenainya pada hari kiamat nanti. Maksudnya, siapa yang defend menolak kata-kata buruk saudaranya yang lain, maksud dia kita defend, macam, minta maaf saya sebut, no? Minta maaf, terima kasih Ustaz, seronok dengar ceramah Ustaz. Alhamdulillah. Rozilah Omar ni first time dengar kuliah Ustaz ke macam mana? Ke selalu dah kan? Tapi nama macam jarang muncul. Kan? Tak apalah, apa-apa pun terima kasih banyak kerana support kuliah kami Ustaz kan, insya-Allah. Saya ambil contoh ginilah, yang hadis yang kita baca tadi, contoh dia gini. Bila Nabi bila Nabi sebut, siapa yang menolak kata-kata nista terhadap saudaranya, Allah akan tolak neraka daripada dia. Contoh, katalah macam isu yang sedang hangat diperkatakan ni, abang hot burger kita ni, bila dia buat satu video kemudian menjadi viral, video tentang ialah pusat-pusat perjudian, pusat-pusat maksiat, rokok seludup dan sebagainya yang bersepah-sepah, seolah-olah macam tidak ada tindakan, seolah-olah, saya pinjam perkataan ayat itulah, seolah-olah macam tak ada tindakan pihak berwajib kan. Jadi dia pun buat video dan entah macam mana viral, dan yalah, polis pun dah ambil tindakan. Jadi mungkin ada orang pula yang sue dia, yang condemn dia, yang perli dia, mungkin orang hina dia, kan, alah kau pun meniaga burger tak ada lesen, nak bising-bising, contoh. Jadi sebab itu yang kita nak sebutnya, kalau ada orang hina saudara kita yang lain tanpa ada, orang kata, bukti yang sepatut dan sewajarnya, kita mempertahankan dia, kita backup dia, kita support dia, maka Nabi kata Allah akan bantu kita dijauhkan daripada api neraka. Terima kasih respon Rozilah Omar tadi. Kadang-kadang bila free dengar kuliah, cuma dia jarang komen lah, tu yang nama jarang keluar tu. Kan? Tak apalah, jarang komen pun tak ada masalah. Cuma bila saya free macam ni saya suka baca komen, itu aja kan. Bila saya kuliah di surau masjid macam besok ni, saya tak boleh lah nak komen, sebab depan saya ada audien. Ni depan saya tak ada apa, saya seorang je dalam kereta ni kan. Jadi itulah ceritanya. So apa yang paling penting sebenarnya ialah bila kita bantu saudara kita, bila kita tolong, kita jaga maruah, kita backup dengan cara yang betul, maka insya-Allah Allah akan selamatkan kita daripada bakaran api neraka. Itu yang dia punya turning pointnya di situlah. Maknanya yang paling penting
kita tolong manusia kerana Allah, insya-Allah taala Allah pula akan tolong dan bantu kita di akhirat. Itu je. Sebab kita tak nak benda lain. Sebab akhirat itulah segala-gala buat kita kan. Akhirat itulah segala-galanya buat kita. Tuan-tuan, dunia ni, iyalah, dunia ni macam kita tengok keliling ni lah. Macam saya tengok kat luar-luar ni kan. Inilah dunianya. Serabut, kelang kabut, kacau bilau, fitnah, maksiat, benda-benda yang entah apa-apa kan, yang melekakan, melalaikan kita, yang macam-macam lah tuan-tuan. 1001 jenis lah dunia ni. Yang banyak yang tak elok lah. Ada yang elok, tapi yang elok tu tak apa nak banyak kan. Yang tak elok tu banyak. Jadi sekarang ni cuba kita memfokuskan perjalanan hidup kita ni untuk hari akhirat kita. So, bekalan tu kita kena buat sekarang lah. InsyaAllah dah. Bekalan tu kita kena buat sekarang, semasa kita masih hidup. Bekalan tu kita kena buat sungguh-sungguh, sihat, kita pulun betul-betul. Sebab nanti bila dah sakit, kita tak sempat dah. Takut tak sempat kan. Apatah lagi meninggal dunia, lagi habis cerita lah. Saya sebut dah 2-3 kuliah ni. Last week, masa hari Jumaat Raya Korban tu, kakak ipar saya meninggal dunia. Isteri pada abang saya, Ustaz Halim Nasir, daripada Sungai Petani, meninggal usia 55 tahun. Tak muda lagi, tapi ajalnya dah sampai. So bila meninggal tu, habis dah lah. Maknanya tak ada dah ruang untuk dia tu nak buat benda baik yang macam kita boleh buat sekarang. Tak ada, ruang tu dah tak ada. Kan, ruang tu dah tak ada dah. Jadi sama juga macam semalam, na'udzubillah, kita dengar berita sedih kan, yang berlaku di Cameron Highland. 7 sekeluarga meninggal. 7 daripada 10. Dia turun nak balik ke Kedah. Daripada Cameron bercuti nak balik ke Kedah. Bila dia menurun daripada Cameron tu ke bawah tu, terbabas. Dia memotong ke terlajak macam mana entah. Lepas tu bertembung dengan trailer lori lah. Lori tu dia macam dah mengelak dah, tapi tak tahulah, mungkin laju ke apa, wallahualam. Kita tak ada kat situasi tu, kita tak tahulah kan. Tapi cerita dia macam tu lah. Lepas tu tersepit. 7 tu mati kat situ. 7 daripada 10. Perodua Alza kan, panjang sikit lah, macam MPV tu. Jadi meninggal juga 7 orang. Allahu Akbar. Jadi bila meninggal ni, habislah kan ceritanya. Nak buat baik, nak bertaubat, nak itu, nak ini, nak baca Quran, tak ada dah ruang itu. Itu yang paling kita bimbang-bimbang. Jadi sebab itu, sementara orang kata ruang itu masih ada, sementara nyawa kita ni Allah belum ambil, kita masih sihat kan. So kita pulun lah. Pulun tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Takut kita menyesal besok. Saya ulang banyak kali kan, bila orang mati ni, benda pertama yang dia jadi nanti dalam kubur, menyesal. Dia mati je, confirm menyesal. Confirm dia akan menyesal. Bila dia tengok pula malaikat yang menggerunkan, bila dia tengok pula kubur tu gelap gelemat, gelap gelita, bila dia tengok pula kubur tu sempit dengan binatang bisa lagi, kala jengking, ular apa semua, ya Allah, masa itu menyesal ni habislah kan. Masa itu baru timbul penyesalan. Kalau aku tahu macam ni punya dahsyat dan ngerinya kubur, kalau tahu macam ni, dunia dulu aku takkan tinggal solat. Kalau tahu macam ni, di dunia dulu aku akan pulun baca Quran, aku akan pulun sedekah, aku pulun wakaf kan. Masa tu baru nak menyesal. Tak ada apa dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Masa itu baru nak menyesal. Allah, tak ada apa tuan-tuan kan. Tak ada apa dah. Penyesalan yang orang Melayu kata, kalau keluar air mata darah pun tak jadi apa. So bila nak menyesal? Sekarang.
Bila nak minta ampun, sekarang. Bila nak bertaubat, sekarang. Ni tengah hari ni, hari Rabu ni, 12 Ogos 22 Zulhijjah. Inilah harinya yang kita nak menyesal, nak bertaubat, nak merintih, nak berdoa, nak bertawakal, nak menangis, nak merayu, nak meratap. Inilah masanya. Bukan dah nak mati besok, bukan dalam kubur, bukan apa, tak ada. Itu semua penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Wal-ayazubillah. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Abang Zainal Osman kita daripada Singapura. Pulun seberapa yang mampu selagi masih hidup. Allahu Akbar. Betul lah. Kan, pulun lah sampai retak pinggang ke apa, buatlah. Kan, setakat mampu lah. Jangan sampai retak pula tulang belakang tu. Kan, kalau kita mampu puasa Isnin Khamis, bismillah, jalan. Mampu baca Quran sehari 1 muka surat, jalan. Mampu sedekah sehari RM10, kalau orang Singapura $10, jalan. Dah, tak usah toleh-toleh belakang lah. Kita move on ke depan, buat terus apa yang ada, kita hadap saja dulu. Kita bismillah tawakal, lepas tu kita buat apa yang Allah suruh. Setakat mana kita mampu, tuan-tuan. Kan, sebab bila meninggal dunia ni, habis lah. Peluang tu dah tak ada kan. Duduk dalam kubur seorang-seorang. Allahu Akbar. Kita kalau ada rumah seorang-seorang, malam-malam tiba-tiba api tak ada. Oi, jangan buat kerja oi. Kan, lari tentang bukan tak kira lah. Kan, duduk rumah seorang-seorang, tak tahu pum, black out, api tak ada lah. Gelap aja. Handphone pula masa tu tak ke mana pergi. Lagilah kelang kabut kan. Bayang dalam kubur besok. Bayang dalam kubur besok. Seorang-seorang gelap gelemat. Ya Allah, ya Tuhan. Kubur ni pula ulama kata tempat transit sementara menunggu hari kiamat. Berapa lama lagi nak kiamat tak tahulah. Kan, berapa lama dia nak transit dalam tu sampai kiamat. Masalahnya ialah kiamat pun kita tak tahu bila. Katalah lagi 20 tahun kiamat, contoh lah, contoh. 20 tahun lagi dia duduk dalam kubur tu. Masalahnya duduk di alam kubur, alam barzah ni, kalau duduk saja tak apa. Kan, duduk sesaja, petang-petang malaikat hantar goreng pisang, cheese. Goreng pisang cheese. Malaikat hantar dengan air blender kan, ice blended ke, hantar apa ke. Masalahnya duduk dalam kubur ni ada seksaan. Kalau tak kena gaya, ada seksaan dia. Sampai bila diseksa, sampailah bangkit besok hari kiamat. Bayang Fir'aun berapa lama dah kena seksa. Bayang Abu Jahal dah 1400 tahun dah kena seksa dalam kubur. Kan? Itu yang kita takut tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, benda-benda macam ni kita kena tengok balik. Terima kasih. Siapa ni? Itasha. Itasha yang menulis rebut 5 sebelum datang 5. Betul lah tuan-tuan. Nabi dah pesan. Kan? Nabi dah pesan rebut 5 perkara sebelum 5. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati, masa lapang sebelum masa sempit. Kan? Apa satu lagi tu? 5 tu kan. Jadi kena rebut. Kalau kita masa macam muda lagi, fizikalnya masih sihat dan kuat, on, terus jalan, terus buat. Kan? Tak usah kira lah, saya buat macam ni kan orang kata apa Ustaz. Tak usah pedulilah orang nak kata apa. Kan? Yang kita nak ambil peduli, Allah kata apa. Orang kata biar kat dia lah. Saya buat live dalam kereta pun orang kata juga tak. Apa Ustaz, dia tak ada tempat ke nak buat live. Orang kata tak, tak apalah, nak kereta ke mana, yang penting live tu jalan elok, tuan-tuan mendengar baik, suara cantik, okey lah tu. Tak, yang penting mesej tu sampai. Kan? Kita buat apa pun orang kata tuan. Ustaz pakai kopiah pun orang kata, pakai serban pun orang kata, pakai cap pun orang kata, ustaz pakai tracksuit pun orang kata. Ustaz ni dia nak pakai jubah 24 jam. Pakai jubah 24 jam pun orang kata. Jenuh jadi ustaz macam tu.
Kan letih jadi ustaz macam tu kan. Semua tak boleh tak. Jadi itu masalah. Sebab kita jadi kelang kabut kerana memikirkan sangat apa orang kata. Sekarang ni apa orang kata, kita letak side, di ada side dulu, letak sebelah dulu. Kita fikir apa Allah kata. Aku buat macam ni kan Allah kata apa, aku buat macam ni kan Allah kata apa. Itu lebih penting. Itu lebih mustahak. Itu yang terbaik sebenarnya, supaya bila kita memikir aku buat gini Allah kata apa, Allah kata apa, Allah kata apa, barulah perjalanan ibadah atau perjalanan sesuatu dalam hidup kita itu lancar, jadi cantik, jadi elok. Peluang tu kena ambil. Saya pun dengar dalam kereta tunggu anak saudara balik sekolah. Nampak tu Itasha tulis kecanggihan IT. Kecanggihan IT tu. Tak, sambil-sambil menunggu anak saudara keluar sekolah, elok pula boleh dengar live kita kan. Itu bagusnya tu. Bagusnya orang yang minat IT, dan bagusnya orang yang menggunakan IT ni untuk dakwah. Macam kami ustaz-ustaz kan, guna live Facebook, live internet, live YouTube ke apalah, tak kisah, Instagram ke apa. Ini peluang. Orang yang jauh kan, saya pun tak tahu Ita ni duduk mana. Mungkin entah ke Perak ke Johor ke Negeri Sembilan ke mana, Melaka ke KL, saya tak tahulah. Jadi tak kira lah duduk mana pun. Wa'imah duduk kutub utara pun, kalau ada line internet on, tak ada masalah tak. Cuma belum lagi lah buat live daripada kutub utara ni, takut tak boleh nak bercakap sebab sejuk kan. Macam tu lah. Samsudin Asy'ari, salam Zuhur, Ustaz Rahim. Terbaik Ustaz, bila lah ada peluang saya nak jumpa dan menonton kuliah Ustaz secara live. InsyaAllah berjumpa jua nanti. Samsudin duduk mana tu Samsudin? Area-area KL ni boleh je kita jumpa kan. Kuliah-kuliah Ustaz pun banyak agak belah Selangor dengan wilayah ni. Cuma itulah, InsyaAllah ada rezeki kita jumpa kan. Kita jumpa depan-depan, kita atur elok-elok. Mudah-mudahan Allah permudahkan, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, itu yang saya sebutkan tadi. Maknanya sementara ruang dan peluang untuk kita beramal tu masih ada. Alamak, Ita duduk Kuala Kurau jauh tu. Durian habis dah durian Kuala Kurau. Geram aku dengar Kuala Kurau ni. Kita pula hantu durian kan. Hari tak dan nak pergi Kuala Kurau kan. Saya pergi Kedah tu hari tak dan nak singgah Kuala Kurau. Teringin juga apa, durian Blackton tu apa dia panggil, apa hitam tu, lupa pula dah. Tanduk hitam ke apa kena, kan durian tu. Jadi katanya sedap kan, wallahualam. Tak apalah, ada rezeki esok kita makan. Baik, nak sebutnya kita kena ambil ruang itu sebab peluang tu ada. Cuma macam mana kita nak susun, nak grab dan nak susun perjalanan hidup kita tu, nak bagi jadi cantik. Aturkanlah. Kalau setiap hari waktu sekian aku kena buat apa, buat schedule, jadual lah, susun. Kalau lepas Zuhur aku nak baca Quran sikit, lepas Asar kang wirid sikit, lepas Maghrib kang dengar kuliah, lepas Isyak kang selawat sikit. Contoh. So kita atur. Bila ada aturan, di aturan yang diiringi dengan satu bentuk orang panggil disiplin yang tinggi, baru jadi cantik tak? Barulah apa yang kita atur tu jadi comel, jadi on track, tersusun elok. Sebab kita kena buat perancangan dan pengaturan yang terbaik. Kita kena susun tu elok-elok. Sebab bila kita susun dengan elok, berperaturan, berperancangan, barulah mudah orang kata nak mencapai hajat dan matlamat tu, insya-Allah. Baik. Jadi hadis yang terakhir kita baca tadi, ada satu hadis lagi tapi hadis tu panjang pula, hadis 96 ni. Yang tu nanti kita sambung bulan depan lah untuk jadual di Selcom ni.
Sebab hari ni yang taja kita Surau An-Nur Selcom Petaling Jaya, dekat jabat besarnya di Petaling Jaya. Selain Selcom di Jalan Semarak tu, kita ada juga ibu pejabat satu lagi di Jalan di Petaling Jaya, di situ. Jadi surau itulah Surau An-Nur. Baik, hadis yang panjang sikit ke depan tu nanti kita baca bulan depan, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai kesimpulan akhir untuk kuliah Zuhur kita tengah hari ini, pertama sekali, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, yang bersama saya pada tengah hari ini, pertama sekali Kuala Kurau, kluster Kurau, Ustaz. Doakan kawasan kami bebas dari Covid, insya-Allah. Tak ada durian. Yang durian tu Batu Kurau. Silap Kuala Kurau. Ada sawah padi dan laut ikan fresh. Alamak. Betul. Ita, terima kasih Ita. Ustaz tersilap. Sebab Ustaz nampak kurau-kurau tadi. Itu yang berderau darah tu. Kira durian aja kan. Nampak kurau je kira durian aja. Teruk tu Ustaz ni. Terima kasih atas pembetulan tu. Kuala Kurau. Okey. Faham insya-Allah. Itu laut tu syok lah tu. Ustaz pun kaki mancing. Alamak. Jadi saja kan. Okey. Samsudin, saya bertugas di utara Jitera. Kampung halaman saya dekat je dengan Sungai Buloh tu. Lebih kurang sejam dari Sungai Buloh. Sungai besar Sabak Benang, kampung halaman. InsyaAllah boleh bersua dengan Ustaz nanti, InsyaAllah. Asal ni lah, apa tu, Sungai besar Sabak Benam. Jitera, tahu Jitera ni yalah, orang KL panggil Jitera, orang Kedah kata Jitera. Jitera kan, saya tahu sebab rumah saya orang Langkawi. Kan, rumah saya orang Kedah, orang Langkawi. Adik ipar saya duduk di Alostak, di Alok Malai kan, dekat Jalan Kampung Burhan tu. Dekat depan Masjid Bukhari, Masjid Yayasan Bukhari, kat Alostak. Jadi tahulah juga area-area Kedah tu, kita tahulah. Baik, terima kasih semua. So kesimpulan akhirnya, pertama, ambillah peluang beramal selagi masih hidup. Yang kedua, apa pun amalan yang kita buat, pastikan niatnya itu betul kerana Allah. Niatnya betul lillahi ta'ala. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga, buatlah apa pun amalan, sahabat sekalian, walaupun sikit-sikit tak apa. Orang kata slow and steady, bawa bertenang, sikit demi sikit. Yang penting kalau boleh istiqamah tiap-tiap hari, itu yang paling terbaik lah, insya-Allah. Ya. Alright, terima kasih pada semua. Terima kasih Rozila Homa undur diri. Baik, terima kasih. Ustaz pun nak berhenti dah ni. Ita Syah, terima kasih banyak Ita. Memang ramai yang selalu keliru. Itulah, nampak kurau je kira nak durian je. Ban pecah tempat mancing. Alamak, janganlah sebut mancing, ngeletar dah tangan. Kan, bab memancing ni dia lebih menggeletar daripada berkuliah. Jangan main-main. Itu waharanya ustaz-ustaz ni kan. Tak apalah, lama dah tak mancing ni. Tak apa, nanti ada rezeki kita mancing. Okey, terima kasih banyak Selcom Surau An-Nur yang menaja kuliah kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Terima kasih pada semua yang menonton live pada tengah hari ini. Yang saya sebut-sebut nama tadi, yang saya tak sebut nama, saya minta maaf. Apapun, korang semua memang terbaik. Terima kasih banyak Kak Sariza juga daripada Masjid Al-Falah USJ 9 yang saya baru berkuliah semalam di situ. Terima kasih Abang Zainal Osman Singapura. InsyaAllah kita jumpa besok. Besok pagi ada live 9.30 dan kuliah maghrib.
Besok special sikit lah. InsyaAllah ada 2 lah besok kuliahnya. Mansur Makdan, terima kasih banyak juga sama-sama atas perkongsian kita. Mudah-mudahan Allah memberkati. Terima kasih sekali lagi. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada petang ini, tengah hari ini, dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama' marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. Habibah Abdullah, terima kasih banyak. Dan semua-semualah yang bersama pada tengah hari ini. InsyaAllah kita jumpa pagi besok 9.30 pagi, live daripada audio kuliah juga. InsyaAllah saya bersiaran daripada Masjid Al-Ihsan, Bandar Kinrara Puchong, Kuliah Muslimat. InsyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.